Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam kemerdekaan, bulan kemerdekaan dan salam Al-Hijrah kepada uh, para tetamu ataupun audiens dan juga kepada speaker kita, speaker Brother Osman dan seorang lagi yang ada masalah teknikal sekarang ni, saudara Brother Haziq. Okey, insya-Allah untuk pada petang ini bertarikhkan 15 Ogos, tengah-tengah bulan kemerdekaan. Tajuk yang akan sama-sama kita dengarlah antara speaker ini bincangkan ataupun berdiskusi adalah dunia ini aku punya. Okay, sedikit sebanyaklah untuk menjawab persoalan kalau ada yang bertanya apa yang dimaksudkan dengan dunia ini aku punya. Untuk makluman, kita tahu di saat pandemik ini mahasiswa khususnya dan masyarakat amnya berada di rumah, di bilik kolej kediaman masing-masing, tidak dibenarkan bersosial dengan masyarakat atas sebab social distancing. Jadi persoalanlah untuk para tetamu dan juga speaker untuk kita fikir-fikirkan, adakah situasi sekarang ni di mana kita terpisah secara fizikal akan menghasilkan atau melahirkan mahasiswa generasi COVID yang kurang cakna akan kebajikan masyarakat dengan keadaan sekeliling, di mana akan tertanam satu sifat individualistik ataupun dalam bahasa Arabnya anania. Okay, sehinggalah keluarlah kata-kata dunia aku, dunia kau, ataupun kalau kasar sikit, kau punya pasal, aku punya pasal. Okay, jadi petang ini insya-Allah kita akan sama-sama kupaskan tajuk anania, individualistik. Okay, dan announcement, kalau ada yang tertanya kenapa Twitter Space ni dihostkan oleh saudara speaker Brother Osman, adalah sebabkan untuk buat Twitter Space ni memerlukan requirement followers seramai 600 followers dan ke atas untuk bolehlah membuat Twitter Space. Jadi malangnya MSC, Twitter MSC ni tak cukup followers, jadi diminta kepada ni lah tetamu untuk pakat-pakat share, pakat-pakat follow. Okay, baik. Sebelum kita teruskan, sukalah saya minta kepada semualah speakers dan juga tetamu untuk kita mulakan dengan kita Al-Fatihah dan kita sedekahkan Al-Fatihah ini kepada mereka yang telah meninggalkan kita di waktu pandemik ini. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Okey. Baik, sebelum kita mulakan kita punya kupasan, sukalah untuk kita dengar sedikit sebanyak latar belakang ataupun biodata speaker-speaker kita ni. Jadi tanpa buang masa lah, saya menjemput speaker yang pertama, Brother Osman, untuk memperkenalkan diri. Persilakan. Okay, bismillah. Pertama dengar ke jelas? Jelas. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pertamanya saya nak ucapkan terima kasih lah kepada MSC atas jemputan pada petang ni untuk ni lah share sikit tentang tajuk kita yang akan kita bincangkan, dunia ini aku punya. Jadi mungkin sedikit perkenalan lah kepada para pendengar. Mungkin bukan pendengar space kita pada petang ni, tapi mungkin pendengar recording tweet space ni lah kot yang akan datang.
mungkin kepada adik-adik FPSK yang tidak mengenali ke, saya Ahmad Osman Syed Abdul Aziz merupakan pelajar tahun 4 lah dari FPSK USIM. Sekarang posting baru je habis posting community health, posting online je lah sekarang sebab dah tak boleh masuk hospital. Dan jadi macam tu lah, belajar tentang patient, belajar tentang hal-hal klinikal hospital, tapi tak boleh masuk ke hospital. Jadi itu norma baru sekarang lah. Dan saya berasal dari Besut, Terengganu. Sekarang alhamdulillah baru je dapat vaksin. Alhamdulillah bangsa AstraZeneca lah. Bukan Pfizer, bukan Sinovac, AstraZeneca saja. Tapi insyaAllah semua vaksin sama je. Dan apa lagi nak ni? Rasanya itu saja kot. Silakan dan ni lah panel kedua rasanya tak masuk lagi tu. Tak apalah. Saya kembalikan semula kepada moderator kita lah. Silakan. Okey, baik. Terima kasih kepada speaker kita yang pertama, Brother Osman, ataupun panggilan mesra Brother Cemel lah. Okey. Jadi bangsa AstraZeneca, saya Sinovac untuk makluman tuan-tuan lah. Okey. Okey, baik. Untuk yang speaker kedua, tak apa, kita hold dululah. Mungkin ada masalah teknikal kat situ. Untuk makluman, program Statocast ni adalah di bawah anjuran Exco Kerohanian dan Kepimpinan, dan saya sebagai moderator bagi episod ini. Nama Muhammad Arif Hakimi, asal daripada Al-Usta, Kedah. Bangsa Sinovac dan second dose. Lagi 13 hari untuk lagi 9 hari untuk dapat fully vaccinated lah, baru dah boleh enjoy semua panggil kemudahan yang diberikan lah untuk negeri fasa 1 ni dekat Kedah. Okey, baik. Balik kepada kita punya tajuk kita, dunia ini aku punya. Di mana tadi saya telah kupaskan lah tentang sifat mazmumah, sifat ananiah, individualistik ataupun keakuan. Okey. Jadi sukalah untuk saya jemput speaker kita yang pertama, Brother Cemel, untuk berikan sedikit mukadimah. Apakah itu sifat ananiah? Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, pertamanya tajuk kita pada hari ini ni memang tajuk yang sesuai lah dengan perkembangan zaman kita, zaman moden. Tajuk dia pun menarik sebenarnya. Dunia ini aku punya. Dia menggambarkan the very essence of sifat keakuan tu sendiri. Keakuan tu dalam bahasa Melayu senang lah. Memang akuan. Keakuan. Ke aku. Bermaksud penuh dengan diri kita sendiri saja. Dan dalam satu kertas kajian oleh UiTM, kalau tak silap saya, dia ada kaji tentang perbezaan antara individualism dan collectivism. Dan memang selalunya keakuan atau ananiah ini dia memang dikaitkan lah dengan, kalau tafsiran dalam bahasa Inggerisnya individualistik, ataupun boleh kata boleh kata selfish juga. Jadi kalau individualistik tu selfish, ada penonton kita yang tersenyum dengan perbandingan tu. Okay, so ananiah ini sebenarnya daripada bahasa Arab, yang kalau kita tengok ni memang direct lah. Maksud itu ana itu saya. Adapun kalau secara istilahnya, secara yang betul-betul maksudnya lah, dia adalah satu sikap mementingkan diri sendiri, ataupun kita boleh kata ego, ataupun kita boleh kata juga dia sikap yang ingin menang.
tanpa dia pedulikan bahawasanya di sekeliling diri aku itu ada diri aku-aku yang lain, iaitu ada individu-individu lain juga. Jadi itu yang kita boleh katakan secara gambaran keseluruhan lah apa itu sifat ananiah. Dan betul seperti mana moderator kita kata tadi, ananiah ini adalah satu sifat mazmumah lah. Sifat yang tercela, sifat yang tidak disukai Nabi. Dan uh, dia memang satu sikap yang kita boleh katakan agak ekstrim lah. Maksudnya memang dia punya orientation dia dalam kehidupan dia akan prioritize ataupun utamakan apa dunia boleh bagi dekat dia. Apa manfaat dia boleh dapat. Aku dapat apa, aku nak ni, aku nak tu. Dia tidak pernah terfikir bahawasanya setiap apa yang dia nak tu, setiap apa yang dia buat tu, setiap apa yang aku buat tu, sebenarnya mendatangkan kesan kepada kita. Mendatangkan kesan kepada kami. Sebab sebenarnya dunia ini bukannya aku punya. Mungkin saya nak tegur MSC lah. Tajuk tu betul lah sebagai clickbait kot. Dunia ini aku punya, baguslah. Tapi sebenarnya dunia ini bukan aku punya. Dunia ini kita punya. Jadi itu antara sebab kenapa sifat ananiah ni benar-benar tidak disukai lah. Dan sebenarnya sifat ananiah ni dia boleh bawa kebinasaan kepada pemilik sifat tersebut. Dan dia memang perlu dijauhi lah oleh kita sebagai orang Islam, lagi-lagi student FPSK. Dan saya suka nak petik satu firman Allah, bahawasanya sifat penting diri ataupun ananiah ni sebenarnya boleh bawa kepada pemusuhan dan kebencian sama manusia. Sebab tu ini sifat yang tidak disukai oleh Allah dan Nabi lah. Okey, firman Allah tak silap dalam surah Luqman ayat 18, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia kerana sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi itu bagaimana Allah berfirman tentang sikap seseorang yang dia tidak mahu bergaul dengan orang lain, dia memalingkan muka dari orang lain kerana kesombongan, dan jangan berjalan dengan angkuh. Kerana dengan sikap ini sebenarnya boleh menimbulkan pemusuhan dengan manusia lain. Jadi saya rasa itulah secara gambaran keseluruhannya sifat ananiah ni apa. Sifat ananiah ni sifat keakuan lah, orientation dia tentang diri dia saja. Dia tidak tengok orang lain yang ada di sekeliling dia, dan dia ni sebenarnya satu penyakit, penyakit hati. Dan bila menyebut soal penyakit ni, penyakit perlulah dirawat. Okey. Jadi rasanya itu je kot untuk round pertama ni. Saya kembalikan pula lah pada Kimi, silakan. Okey, baik. Sangat menarik kupasan yang diberikan tentang definisi apakah itu ananiah. Baik, terima kasih pada Cemil. Untuk makluman ada masalah teknikal sedikit untuk kita punya speaker kedua akses. Okey, baik. Terima kasih. Okey. 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 Mungkin boleh ni kot jadikan Haziq speaker ke? Haziq, dia tak boleh buka dekat laptop. Dia kena buka dekat phone. Okey, tak apa. Kita boleh teruskan sambil kita punya speaker kedua adjust masalah teknikal. Okey, selepas kita dah maklum dengan definisi apakah itu ananiah dan panggil apa, kita semua dah maklum lah artikan dia punya sifat mazmumah dia, sifat kecelaan dia. Jadi sedikitlah nak bawa kepada para pendengar untuk yang sangat familiar lah, siapa yang pernah tengok cerita Marvel. Ni panggil apa, amaran yang pertama. Ini amaran ada spoiler sedikit je. Kalau siapa yang tengok WandaVision, dia sangat berkait dengan sifat ananiah ini.
kalau tengok series WandaVision ni dalam cerita Marvel, selepas panggil apa, Avengers Infinity Wars, kita tahu kan Thanos ni, saya jangka semua dah tengok dah lah Infinity Wars ni. Dah lama dah, 2018. Di mana Thanos telah menghapuskan 50% populasi dunia. Seluruh apa panggil apa, alam semesta. Dan menyebabkan Wanda telah kehilangan dia punya kekasih, iaitu Vision. Jadi konotasi selepas itu adalah Wanda ini tak dapat menerima realiti ataupun takdir yang telah berlaku. Dia tak boleh terima kematian Vision. Jadi dia telah membuat satu dunia fantasi dengan menggunakan kuasa dia untuk membina satu dunia dia sahaja, di mana dia akan hidup dalam dunia itu dengan menguasai minda orang dalam satu bandar ni. Dia akan seakan-akan hidup dalam kepura-puraan, hidup dalam Norman, dan dia telah panggil apa, hidup bersama Vision, dia punya kekasih dia, tapi dalam fantasi, bukan reality. Okay. Nanti kita masuk lebih lagi lah. Okay. Baik, seterusnya kita ingin tahulah daripada speaker ini sendiri, speaker Brother Cemeh, pengalaman dalam menghadapi situasi panggil apa, ataupun diujilah pengalaman tentang ananiah ini. Jadi saya buka platform buka platform kepada Brother Cemeh. Silakan. Okay, terima kasih Rip. Okay, Rip selalu panggil Rip atau Kimi lah. Okay, so nanti jangan pening takut sekejap panggil Rip, sekejap panggil Kimi. Okay, soalan tentang pengalaman dengan mungkin berjumpa dengan orang bersikap ananiah ataupun kita sendiri yang bersikap dengan sikap ananiah. Jadi kalau nak share tentang pengalaman ni, mungkin saya boleh pecah pada dua lah. Pengalaman ni kita boleh pengalaman yang kita rasa sendiri dan pengalaman yang kita dapat daripada kita memahati sekeliling kita. Jadi mungkin saya nak share daripada dua sudut ni lah. Okay. Yang pertama dari sudut mungkin dari sudut memahati lah. Okay. Saya memang mungkin diri saya sendiri, semua pendengar hari ni lah, kita boleh tengok, kita boleh luangkan masa sekejap, kita tengok sekeliling kita, apakah perbuatan yang dia sebenarnya simple je lah. Dia apa yang perbuatan tu sepatutnya tak perlu buat. Ataupun perbuatan tu perbuatan yang tidak wajar dilakukan. Tapi atas sebab dia tidak nampak bahawa perbuatan itu boleh memberi kesan kepada orang lain, atau perbuatan itu memerlukan penglibatan orang lain, akhirnya dia buat juga benda tu. Dan hasilnya dia memberi kesan yang tidak baik, ataupun kita boleh kata bahasa mudahnya menyusahkan orang lain lah. Banyak saya pernah perhati lah, sebab student kan, jadi mungkin perkongsian ni lebih pada dunia student lah. Macam mana ada certain kemudahan yang tidak perlu ataupun tidak layak semua orang dapat kemudahan tu. Tetapi individu-individu yang dia sebenarnya dia tak layak dapat kemudahan tu, dapat bantuan tu, sebab dia orang yang tidak ni lah. Contoh mudah, saya tak nak bagi contoh yang spesifik, risau ada yang terasa atau macam mana. Saya bagi contoh yang umum sikit lah. Nanti saya akan bagi juga contoh spesifik. Tapi kalau contoh umum tu, contohlah, ada satu air mineral, hanya mereka yang dahaga saja layak dapat air mineral tu. Okey. Masalah dia, orang yang bersifat ananiah, maksudnya orang yang bersifat ananiah, dia pun nak juga air mineral tu. Sedangkan syarat pertama tadi, hanya orang dahaga je patut dapat air mineral tu.
Okey, kesan dia apa? Kesan dia, orang lain yang sepatutnya layak menerima air mineral tu kerana dahaga, tak dapat benda tu. Okey, so dalam situasi universiti pun samalah yang saya selalu encounter. Ada perkara-perkara yang kemudahan yang kita sebagai orang yang uh, diberi kelebihan, yang diberi luxury untuk menikmati benda tu, uh, kadang-kadang kita tidak menghargai dengan sebaiknya benda tu semasa kita dapat benda tu lah. Sedangkan at the first place kita pun tidak layak sangat sebenarnya dapat benda tu. Nah, tapi bila kita dapat kita tidak gunakan sebaiknya, kesannya kemudahan yang kita tidak gunakan dengan sebaiknya tu diberi kesan kepada mereka yang lebih layak untuk gunakannya. Orang yang lebih layak tu akhirnya dia dapat kemudahan tu dengan kualiti yang lebih teruk lah. Contoh mudah, saya bagi contoh direct. Kemudahan-kemudahan di kolej kediaman, kemudahan-kemudahan di fakulti. Kita orang yang diberi nikmat untuk gunakan kemudahan tu dengan sebaiknya, tapi kita selfish. Kita tak gunakan kemudahan tu dengan disiplin. Tapi kita gunakan dengan ikut sedap kita je sebab kita fikir apa apa aku peduli, dunia aku punya. Yang penting apa aku dapat. So, kesan dia kemudahan tu rosak. Kata-kata rosak, uh, banyaklah kemudahan sukan rosak. Bila junior-junior tanya, rasa dulu fakulti ni ada benda ni. Kenapa tak ada dah? Oh, tak ada. Sini dah patah kan. Sini dah hilangkan. So, benda ni adalah benda yang sangat common lah. Dan saya rasa bukan saja di fakulti mana-mana lah. Di tempat lain pun memang memang berlakulah benda ni. Iaitu apabila kita buat sesuatu tu kita tak consider orang lain. So setakat ni tu dulu lah kot pengalaman yang saya nak share. Tapi ni saya cuba invite Haziq jadi speaker. Tak pasti dia boleh accept ke tak. Nanti kita try dengar pengalaman dia pula kot. Okay, silakan Kimi. Okay, menariklah pengalaman yang dikongsikan oleh speaker kita pada Comel. Syukurlah fakulti yang lama diberikan fakulti yang baru, jadi tak ada masalah kot. Okay, baik. Tadi kalau saya macam ceritakan satu perspektif movie tentang bukan movie lah, Marvel episod bersiri WandaVision. Bagi yang baru masuk, ada spoiler sikit yang tadi tu, tidak apa. Okay, seterusnya sukalah untuk saya kongsikan satu lagi. Mungkin ada audiens yang sangat familiar dengan anime, di mana satu anime ni dipanggil Boku no Hero Academia. Apa kaitan dia dengan tajuk kita? Kaitan dia adalah cuba bayangkan dalam dunia kita ni ada pihak heroes dan ada pihak villains. Kita ada wira dan kita ada penjenayah. Okay. Cuba bayangkan setiap dari kita ni mempunyai kuasa yang luar biasa masing-masing, di mana kuasa ini sama ada kita memilih untuk digunakan untuk kebaikan ataupun untuk kefasadan. Okay. Jadi point yang saya nak bangkitkan kat sini dalam dunia Boku no Hero ni adalah setiap hero ni meskipun masing-masing ada kuasa tersendiri, ada kuasa yang berbeza-beza. Kalau kita boleh kelaskan, ada yang macam-macam kelas lah, kelas bawah, kelas atas. Ada satu hero ni dalam dunia Boku no Hero Academia ni. Nombor satulah hero, kita panggil dia All Might. All Might ni dia adalah hero yang paling kuat dalam cerita ni. Tapi point dia kat sini adalah sekuat-kuat hero pun dia masih memerlukan pertolongan orang lain. Maksudnya walaupun dia hero yang paling kuat, dia tak boleh bergerak secara sendiri. Dia memerlukan organisasi hero untuk dia bergantung dari sudut untuk mendapatkan information, mendapatkan maklumat, untuk mendapatkan strategi untuk
mengalahkan pihak musuh lah. Kalau tengok dalam cerita tu macam-macam ada. Ada teroris, ada pencuri, macam-macam lah. Jadi point dia kat situ, orang yang terkuat pun masih perlu berharap kepada pertolongan orang lain. Itulah kita, makhluk berbeza dengan Khalik lah, yang tidak dependent kepada orang lain, interdependent. Okay, masuk tauhid sikit tu. Okay, jadi menjadi fitrah manusia lah untuk saling bergantung antara satu sama lain. Okay, okay, selesai kupasan tentang anime. Sukalah nak minta brother Osman, cuma kita, untuk berikan perspektif yang berbeza lah dari sudut medical world. Ada kaitan tak apa sistem badan manusia ni dengan tajuk kita? Persilakan. Pertamanya sukalah apa tu contoh yang Kimi bawakan, maksudnya contoh Marvel, contoh Boku no Hero. Maksudnya nak katanya sehebat-hebat mana kita pun, kita ni hidup dalam satu dunia yang dia ada pelbagai komponen, ada pelbagai ekosistem, ada pelbagai organism, dan begitu juga dengan manusia. Manusia ni sebenarnya makhluk sosial lah, kita boleh katakan. Makhluk sosial yang mana dia hidup, dia membina tamadun, dia membina peradaban dengan kerjasama, dengan membina komuniti antara satu sama lain. Jadi memang Allah ciptakan naluri sifat kekitaan, sifat interdependent, maksudnya saling bergantung antara satu sama lain untuk menyempurnakan sendiri penciptaan manusia tu. Dan memang penciptaan manusia tu memang kita semua tahulah sebagai apa, sebagai khalifah, sebagai hamba Allah. Dan kedua-dua fungsi ni tidak dapat dicapai kalau kita ni bersifat ananiah lah, bersifat keakuan. Jadi menyebut tentang contoh badan manusia, contoh dari sudut perubatan, saya suka nak ambil contoh tentang badan manusia lah. Dan Allah selalu berfirman dalam Quran. Saya ayat tu terlalu banyak lah, tapi secara mafhumnya, secara intinya Allah suruh manusia yang bijak, yang berakal, yang ingin menggunakan fikiran mereka untuk memerhatikan dunia sekeliling atau memerhatikan diri sendiri, kerana di situ ada kebesaran Allah. Jadi bila kita tengok diri kita sendiri ni, manusia ni dia sebenarnya kita boleh analogikan dia sama dengan bumi, sama dengan planet kita ni, sama dengan mana-mana komuniti lah. Dan Syekh Naqi Al-Atas pun memang dia selalu samakan tubuh badan manusia ni dengan mana-mana masyarakat atau struktur masyarakat. Dia pecahkan manusia ni kepada beberapa fakulti, beberapa kuliah, untuk menjadi satu individu yang sempurna lah. Jadi manusia pun sama. Manusia ni dipecahkan kepada pelbagai sistem dan pelbagai sistem yang melengkapi fungsi manusia. Sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem saraf. Yang mana sistem saraf ni dialah yang melahirkan fungsi kepada badan manusia. Kita boleh bernafas, kita boleh bercakap. Tetapi tanpa sistem ni, dia sebenarnya tak boleh berfungsi tanpa adanya organ-organ yang saling bekerjasama antara mereka. Contoh mudah, sistem peredaran darah, tanpa jantung dan tanpa saluran darah, tanpa buah pinggang, sistem peredaran darah kita akan ranap, akan hancur. Tapi Allah cipta manusia ni memang hebat. Allah, kalau tengok dalam lagi, macam mana pula organ tu berfungsi? Okay, organ build up the system. Tapi siapa yang build up the organ? Jadi bila kita dapat kaji melalui ilmu manusia sendiri, yang build up organ manusia itu sendiri adalah combination of tisu yang pelbagai, dia bekerjasama, dia ada sekali, adhere sekali, membina satu organ. Contohlah, tadi saya ambil sistem peredaran darah. Saya sebut pasal jantung. Dan bila sebut jantung, saya tengok organ jantung, apa yang build up organ jantung? Iaitu sel cardiac muscle.
Kardiak muscle ni sejenis sel ni lah, sel jantung. Kardiak tu jantung lah. Mungkin ada pendengar bukan dari fakulti kita, tak apa. So kardiak jantung, kardiak sel tu adalah sel jantung. Dan ia adalah sejenis sel ni lah, sel otot. Jadi sel-sel otot ini yang bersatu membina tisu. Jadi tisu-tisu tadi tu sebenarnya kombinasi sel-sel. Dan sel ni adalah unit asas bagi ni lah, bagi tubuh badan manusia. Jadi bila kita tengok secara big picture, secara gambaran besar, dan kita cuba relatekan sains dan Islam, sebenarnya banyak kebesaran yang kita boleh saksikan sebenarnya. Dan kita boleh ambil iktibar, ambil ibrah daripada apa yang kita perhatikan. Kita tengok sebenarnya untuk menjayakan satu fungsi yang kompleks, kita perlukan kerjasama. Dan itu ibrah yang kita boleh ambil. Dan saya suka nak ambil contoh sebab sekarang tengah serabut dengan politik dan benda-benda yang berlaku di negara kita yang asyik bertelagah. Sebenarnya itu yang kita sebagai manusia sepatutnya kita perlu saling bekerjasama. Kerana tindakan-tindakan kita yang uh, tindakan kita yang apa tu yang kita boleh katakan tidak menghiraukan kesan dia kepada orang sekeliling, sebenarnya satu tindakan yang selfish lah. Itu kita boleh katakan sebagai satu sikap ananiah juga. Jadi itu contoh yang saya boleh bawakan lah, mungkin dari sudut perubatan. Jadi badan kita pun boleh mengamalkan ataupun mengenepikan sikap ananiah. Kenapa tidak diri kita sendiri? Jadi saya rasa itu je lah kot untuk contoh contoh yang boleh diberikan. Balik semula lah kepada Kimi. Haziq pun dah nampak boleh speaking tu. Lama kita tunggu dia. Sila. Okey, baik. Terima kasih kepada speaker Brother Cemil. Okey, selamat datanglah kepada speaker yang kedua, Brother Haziq. Kalau tak kisah, boleh sedikitlah simple dan padat untuk perkenalkan diri. Paling penting, vaksin jenis apa, bangsa apa. Kemudian mungkin boleh ceritalah perspektif dari segi pengalaman dengan apa menghadapi ataupun pendapat tentang penyakit ataupun sifat ananiah ini. Sebelum saya minta speaker Haziq untuk berikan perspektif dari sudut medical sekiranya ada lah. Okey, silakan. Haziq okey tu? Allah, tengah connecting. Itulah Baik. untuk makluman semua, itulah keadaan internet di Kota Baru. Okey. Okey, tak apa. Jadi Brother Osman ada menceritakanlah tentang perspektif medical. Sukalah untuk saya bawakan kepada tetamu semua satu perspektif and anime. Dalam anime, satu lagi anime tadi Boku no Hero, ini pula anime yang berkaitan dengan medical, iaitu Hataraku Saibo ataupun bahasa Inggerisnya Cells at Work, di mana dia basically satu cerita yang mengisahkan tentang watak-watak sel ni dimanifestasikan sebagai watak manusia lah. Dekat situ kita boleh nampak sel-sel ni mempunyai perasaan, mempunyai bermuamalah sesama sendiri, berinteraksi sama sendiri. Ada musuh-musuh luar yang menjadi ancaman kepada mereka, contohnya bakteria, macam-macam lah. Jadi sekali lagi nak minta Haziq sedia ke? Okey, boleh perkenalkan diri. Lepas tu
ada pengalaman lah, cerita pengalaman sikit. Boleh, brother Haziq? Aziz okey gitu. Okey, sambung balik pada tadi. Sedikit selingan lah. Ya, siapa yang apa dah tengok Cells at Work tu ataupun Taroko Cyber ataupun yang belum tengok lagi, bolehlah tengok, ada season 1, season 2. Okay, ni promotion lah, iklan. Dia mengisahkan lah bagaimana apa panggil apa uh, psychosocial sel-sel yang hidup interdependent, saling memerlukan antara satu sama lain. Okey, baik. Jadi sementara kita tunggu Haziq, speaker kedua ni, sukalah untuk saya bangkitkan satu persoalan kepada speaker yang pertama, Brother Cemeh. Bagi sifat individualistik ni, adakah ia mempunyai sudut positifnya yang tersendiri? Sebab kita maklumkan daripada awal tadi, pada mukadimah tadi, kita dah dapat simpulkan yang sifat ini sangat boleh katakan totally negatif. Jadi adakah terdapat side yang positif untuk kita bersifat keakuan ataupun selfish? Mungkin boleh persilakan. Okey, soalan ni dia agak susah lah sebab kita bermain dengan term. Jadi kalau selalunya kalau kita silap penggunaan terma tu, dia boleh mencetuskan trigger lah kepada golongan yang mahir tentang term tu. Tapi saya nak secara bahasa mudahnya lah. Soalan tadi tentang boleh ke tak apa tu, adakah sikap ataupun sikap individualistik ataupun ananiah ni dia ada baiknya ke tak lah. Jadi kalau bahasa mudahnya, di dunia ni dia tidak terlalu rigid. Kita ni tidaklah sepenuh masanya kita tidak boleh bersikap mementingkan diri kita. Tapi mungkin term yang lebih sesuai yang kita boleh gunakan adalah mengutamakan diri kita. Tapi di sini terletaknya kita boleh katakan susunan fi aulawiyat. Yang sebagaimana saya nak share lah sikit, sebagaimana Syekh Yusuf Qardawi nyatakan dalam kitab beliau fi aulawiyat, tentang bagaimana antara masalah bagi umat Islam zaman moden sekarang adalah kelemahan kita dalam menyusun cara berfikir kita, menyusun cara kita bertindak. Jadi sebenarnya dalam satu-satu keadaan dan situasi adalah dibenarkan untuk kita mengutamakan maslahat individu ataupun kepentingan individu berbanding dengan individu lain ataupun berbanding dengan mafsadah lah kita boleh katakan. Kalau bahasa mudahnya, mungkin secara general dululah saya bawakan. Dalam perbuatan ataupun satu action yang kita nak buat ni, dia ada tingkatan-tingkatan perbuatannya lah. Apa kita panggil cara nak menyusun tu, kita melalui melalui penyusunan masalah atau mafsadah. Masalah ni kita boleh bahasa mudahnya kebaikan lah, mafsadah ni keburukan. Jadi kalau secara betulnya, secara pemikiran yang betulnya, Syekh Yusuf Al-Qardawi dia susun beberapa keutamaan dalam kita meletakkan apa yang sepatutnya lebih diutamakan. Jadi memang secara umumnya dalam agama Islam, memang kita diutamakan, kita diperintah oleh Allah untuk mengutamakan kepentingan umum berbanding kepentingan diri individu. Jadi ataupun mengutamakan kemaslahatan ataupun manfaat yang lebih besar berbanding yang lebih kecil. Ataupun kalau dari sudut mafsadah, kita kalau boleh mafsadah yang individu berbanding mafsadah yang umum melanda. Jadi begitu juga dalam senario kita ni. Contohnya kalau dari sudut individualistik, seandainya satu perbuatan tu kita lakukan, dia bawa masalah kepada diri kita,
Jadi semestinya kita perlu timbang tara juga. Adakah kalau kita buat satu perbuatan itu ataupun kita tinggal satu perbuatan itu, kesan dia kepada kita sahaja ataupun kepada orang lain. Sekiranya keburukan itu hanya kepada kita, maka wajarlah kita uh, tidak melakukan perbuatan tersebut ataupun kita membuat perbuatan tersebut. Jadi dia secara teoretiklinya macam itulah uh, cara kita menyusun apa yang utamanya. Tapi tetap yang paling teratas kita utamakan kemaslahatan umum lah ataupun kita utamakan the community kita ataupun yang lebih ruang lingkup awam. Cumanya tak adalah sampai setiap masa tak ada langsung untuk diri kita sendiri, tak juga. Contohnya antara kita, contoh mudah lah saya bawakan. Antara kita dengan sahabat kita. Dua-dua dah study lambat. Tiba-tiba last minute malam tu kawan kita ajak kita study. Sedangkan kita ni nak ajar dia, kita pun tak pandai juga. Tapi kita pun tak adalah, kita pun baru nak study. Jadi pada masa tu better je kalau kita ni fokus dekat diri kita. Cuma tak adalah, janganlah sampai kita tinggal terus kawan kita tu. Maksudnya uh, atas penyusunan tu sudah ada prinsip-prinsip dia. Jadi atas kebijaksanaan kita lah bagaimana kita menyusun apa yang perlu dilakukan sebenarnya. Jadi harap-harapnya boleh menerangkanlah, boleh boleh menjawablah kot. Tapi at least itu pandangan peribadi saya lah. Mungkin kalau ada yang tak bersetuju ke, itu tidak ada masalah. Mungkin saya punya cara berfikir tu ada masalah ke. Tapi setakat yang saya ni adalah berdasarkan bagaimana diterangkan oleh ulama lah, iaitu kita cuba susun ikut keutamaan fi aulawiyat. Dan ikut logikal jugalah. Memang hidup di dunia ni susah sebenarnya. Okay, rasanya tu je. Panjang pula beletar. Kita nak dengar speaker kedua pula. Haziq okey ke tu? Silakan Kimi. Okey, baik. Terima kasih kepada speaker kita, Bro Cemeh. Sukalah tentang perkongsian tentang apa? Fi aulawiyat, di mana fiqh keutamaan lah untuk kita mengutamakan situasi, jenis-jenis situasi macam mana. Sama ada kita nak perlu dahulukan diri kita ataupun nyawa kita, ataupun kita perlu dahulukan orang lain. Mungkin perbandingan antara masalah individu dan masalah umum. Kat sini kena maklum lah yang bahawasanya masalah umum ni lebih penting daripada masalah individu. Suka macam contoh macam COVID kan. Kalau kita hanya mementingkan, sekiranya seseorang itu mementingkan dia punya masalah, contoh ni macam dia komplain lah, kata kalau social distancing ni, kena quarantine kat rumah ni bawa kepada stres, so dia ambil alternatif untuk keluar pada rumah dan umpamanya apa, ni lah, keluar pada rumah, keluar daripada tempat quarantine. Kerana ikutkan kita nampak dari sudut itu dia bawa kepada masalah individu lah, di mana dia sendiri dapat menghilangkan stres, tapi akibatnya bawa kepada mafsadah kepada umum, mafsadah umum lah kepada masyarakat. Tersebarnya virus COVID hanya disebabkan oleh kegagalan untuk memahami ataupun menghayati keutamaan. Okey. Terima kasih kepada Bro Cemeh atas perkongsian tadi. Seterusnya boleh saya dapat respon daripada speaker kedua, Bro Haziq. Sudah. Okey. Pula tu. Itulah punya pemehnah. Nak speaking jadi connecting. Mungkin masalah internet kot. Okey, tak apa. Mungkin ada speaker yang menunggu lah. Saya mungkin ada yang tetamu guest yang ada kat sini sedang menunggu kenapa speaker kedua tak munculkan diri. Untuk makluman, ada masalah ni lah, internet dan juga masalah device. Okey, baik, selepas kupasan tentang fi aulawiyat tadi, mungkin
pada pendapat speaker lah, Bro Comel, sifat ananiah ni, di mana sifat mazmumah ataupun sifat yang tercela ataupun dicela, adakah ia datang daripada nafsu ataupun datang daripada syaitan ataupun datang daripada kedua-duanya sekali? Dan apakah peranan syaitan dan nafsu dalam memupuklah penyakit hati ni? Mungkin silakan. Okay. Alright. Okay, terima kasih atas soalan tu. Okay, walaupun saya sebenarnya tengah sedih sekarang. Bukan apa. Tak adalah, kita pun nak dengar speaker kedua kan. Tapi tak apa. Kita nantikan speaker kedua kita. Okay, berbalik pada soalan tadi tentang, saya boleh katakan bahasa mudahnya mungkin punca ataupun macam mana sifat ananiah ni boleh timbul lah dalam diri manusia. Jadi sebenarnya macam saya kata tadi, sifat ananiah ni ataupun sifat keakuan, sifat over individualistik ataupun sifat egois, sebenarnya adalah satu penyakit yang perlu dirawat lah. Dan penyakit ini dia boleh timbul dari dalam dan boleh timbul dari boleh datang ataupun di trigger dari luar juga. Jadi tadi dah sebut tentang nafsu dan syaitan, memang benar. Ni memang saya betul. Saya ni bukanlah ustaz ataupun lulusan sekolah agama, tapi apa yang saya nak share ni dia berlandaskan penulisan oleh golongan asatizah kita jugalah. Sifat ananiah ni dia sebenarnya timbul dari hawa nafsu. Bagaimana manusia ni dia terlampau bertindak mengikut apa yang hati dan perasaan bagi tahu dekat mereka. Maksudnya dalam bahasa mudahnya, hati dan perasaan ini tidak sepanjang masanya benar. Ada masanya sebenarnya yang bersuara untuk satu tindakan kita tu adalah hawa nafsu kita sendiri. Jadi apabila kita terlampau bertindak, terlampau mengikut hawa nafsu kita, terlampau mengikut kehendak diri kita, itulah kita hanya nampak apa yang terbaik untuk diri kita je lah. Itu yang akhirnya terjemahan dia, lahirlah perbuatan-perbuatan yang hanya mementingkan manfaat kepada diri sendiri saja, atau bahasa mudahnya dia jadi selfish lah. Tapi sebelum saya sambung jauh, Haziq tu okey ke? Sebab ada bunyi-bunyi sikit. Mungkin boleh try cakap ke Haziq? Okey, tak apa. Mungkin ada masalah lagi tu. Okey, saya sambung lah. Okey, pertama tadi hawa nafsu. Dan yang kedua memang syaitan dan iblis memang ada peranan lah dalam bagaimana dia boleh menghasut ataupun menghasut manusia dan anak Nabi Adam untuk turut serta bersama mereka. Sebenarnya syaitan dan iblis lah bapa kepada sifat egois ataupun individu ni. Kalau kita tengok kisah Nabi Adam masa awal-awal dulu, bagaimana apabila Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk sujud kepada Nabi Adam, tetapi enggan. Iblis menggunakan logik rasional bahawa dia adalah daripada api lebih hebat, maka api tidak perlu tunduk kepada Nabi Adam daripada tanah. Dia menggunakan logik akal dia, rasional, hawa nafsu dia, untuk dia menimbang tara dengan arahan Allah. Dan logical dia tu memang, kalau di mata kita memang logik lah. Oh, api lebih hebat daripada tanah, maka tak perlu tunduk sujud. Itu menggambarkan sikap egois dia tu, sehingga kan perbuatan dia tu akhirnya memberi kesan kepada diri dia sendiri jugalah. Akhirnya bagaimana iblis dihukum oleh Allah. Bagaimana taraf iblis sebagai malaikat akhirnya menjadi musuh utama pada Nabi Adam dan umat Islam. Jadi syaitan ini memang tugas dia sepanjang masa ingin menyesatkan orang Islam dan umat manusia lah. Termasuk antaranya mengamalkan sikap-sikap mazmumah, dan bukan saja sikap ananiah, sikap-sikap lain juga yang mana memang semua tu memang syaitan akan berperanan untuk menghasut kita. Cuma kita ni
tak boleh sepanjang masa menyalahkan syaitan dan iblis saja. Sedangkan di pihak kita sendiri, di diri kita sendiri, kita tidak berusaha untuk melawan ataupun membina benteng-benteng daripada kita terpengaruh dengan hasutan-hasutan syaitan dan dorongan hawa nafsu tersebut. Jadi memang kedua-dua faktor ni memang memain peranan terhadap pembentukan sifat ananiah tu. Tapi insya-Allah dengan cara yang betul sebenarnya kita boleh membenteng diri kita daripada cabaran dan dorongan hawa nafsu dan hasutan syaitan iblis ni. Jadi itu sedikit sebanyak lah apa yang saya cuba kongsikan. Okay, mungkin boleh kembali semula kepada Kimi lah. Okey, baik. Terima kasih. Jadi setujulah bahwasanya syaitan dan nafsu ni memainkan peranan dalam memupuk sifat ananiah dalam setiap anak Adam. Dan secara sudut pandang yang lain pula, dia menjadi satu ujian lah yang Allah berikan kepada hamba-Nya untuk melihat sifat yang boleh melawan sifat mazmumah ini. Jadi seterusnya akan bawa kepada perbincangan apakah sifat yang berlawanan kepada sifat ananiah ini. Mungkin ada istilah Arab ke, ada istilah yang berlawanan dengan individualistik, keakuan dan ananiah ini. Jadi untuk makluman, satu sifat yang diistilahkan sebagai ithar, sukalah nak bangkitkan persoalan berkaitan sifat ini, sifat yang mahmudah, dikatakan mahmudah lah. Adakah sifat ithar ini sesuatu yang idealistik dan tidak realistik untuk dipraktiskan pada zaman sekarang, di mana kita ni dipisahkan secara fizikal. Jadi nak bertemu tu susahlah, nak bermuamalat, nak berinteraksi tu sudah tidak lagi seperti norma biasa sebelum Covid. Jadi soalanlah kepada speaker kita, Osman, Bro Cemeh, adakah sifat ithar ni suatu yang idealistik dan tidak realistik untuk dipraktiskan pada zaman sekarang? Okay. Dipersilakan. Okay, pertamanya jelas tak? Sebab tadi dengar suara sekat-sekat sikit. Jelas. Okay, soalan tentang penat juga jadi seorang panel. Okay, tapi tak apa, insyaAllah demi kemaslahatan umum lah, kita teruskan juga tentang apa yang berlawanan dengan sikap ananiah, keakuan. Makanya kalau bahasa Melayunya yang berlawanannya kekitaan lah. Aku, kita, bahasa yang sangat-sangat simple. Tapi macam Kimi cakap tadi, dia satu sifat yang berlawanan adalah sifat ithar, yakni dia satu sifat yang mengutamakan orang lain berbanding dirinya, tapi yang specialnya ada satu tambahan di belakang, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hasil daripada kita mengamalkan sifat ithar ni, sifat ithar ni dia lebih dalam lah daripada kekitaan. Kalau kekitaan tu dia betul membantu orang lain sama-sama, tetapi ithar ini dia diikat dengan sikap ikhlas kerana Allah. Jadi asatizah mengatakan kalau kita semaikan sikap ini dalam diri kita, dia antara biji-biji ataupun hasil yang boleh kita tanam, yang kita boleh petik daripada menanam sifat ini adalah timbulnya sikap tawaduk dalam diri kita, dan sekaligus dia dapat memotong ataupun membuang sifat ananiah. Kerana dia antara akar utama kepada ananiah adalah egois ataupun merasakan diri lebih daripada orang lain. Sebab itu akhirnya sudut pandang dia, orientation dia tidak nampak orang lain dalam hidup dia, ataupun dia tidak nampak kesan-kesan perbuatan itu kepada orang lain. Tetapi bila ada sikap tawaduk, rendah diri, dia merasakan diri dia itu sama dengan orang lain, dan dia dapat merasakan kebersamaan dengan individu sekeliling dia,
Yang mana itulah yang menghasilkan sikap yang lebih orang kata lebih empathy, lebih ingin kalau nampak orang itu ada diuji dan sebagainya, dia pun ingin menolong juga kerana dia rasa belong dengan mereka di sekelilingnya. Jadi itu antara sikap yang apabila kita cuba tanamkan, insya-Allah boleh melawan ananiah lah, iaitu sifat ithar. Dan sifat isar ni dia nak menanam itu agak tidaklah kita katakan susah, tapi tidaklah mudah juga. Cumanya itulah sifat isar ni dia apabila menyebut soal sifat atau sikap, yang pentingnya memerlukan kepada didikan lah. Maksudnya didikan berterusan. Sebagaimana saya petik bagaimana uh, apa tu Syekh Naik atas dia mentafsirkan mendidik atau takdib itu macam mana, iaitu adalah dia membentuk uh, jiwa untuk menghasilkan sesuatu sikap yang lebih baik. Saya pun tak ingat secara khusus dia punya definisi itu macam mana, tetapi mungkin boleh betulkanlah lepas ni siapa-siapa boleh DM dan sebagainya, tapi ya, dia punya intipati dia, pendidikan itu memang dia memerlukan usaha yang keras, yang mana ketukan kalau bahasa kasarnya boleh katakan didikan tu macam satu ketukan yang betul-betul ingin membentuk sesuatu. Nak kata betapa susahnya proses mendidik ni. Jadi sama juga untuk menanam sifat istar ni perlukan pada proses didik atau mendidik jiwa yang sangat 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 memerlukan tenaga dan usaha yang bersungguh-sungguh lah. Jadi satu lagi saya nak share tentang satu sikap ataupun term yang sangat popular sekarang dalam kalangan influencer. Lagi-lagi lepas isu perang Saiful Quds baru ni, iaitu term philanthropist. Iaitu tentang sikap ataupun philanthropist, individu yang dia suka membuat kerja kebajikan dan mempromosi kerja-kerja kebajikan. Jadi ini antara satu sikap baik yang mula popular lah dalam kalangan masyarakat, even di Malaysia kita tengok tumbuh bagai cendawan lah individu-individu, NGO-NGO dan promosi-promosi kepada kerja kebajikan. Lagi-lagi musim pandemik PKP ni, contohnya masa isu bendera putih hari tu, kita tengok banyak macam mana betapa pemurahnya, betapa baiknya orang-orang Malaysia ni sanggup menolong mereka-mereka yang dilanda kesusahan. Jadi bagi saya itu satu isyarat bagus lah untuk perkembangan masyarakat di Malaysia. Memang ada kekurangan, kita boleh improve. Tapi bagi saya itu satu isyarat yang baik, yang mana budaya ingin tolong menolong dalam kalangan orang di Malaysia ni masih belum terhakis penuhnya lah. Mungkin kalau nak banding dengan nenek moyang ataupun atuk nenek kita di kampung dulu, mungkin dah jauh berbeza lah. Tapi genetically masih ada sikap kekitaan dan saling membantu tersebut dalam diri kita. Jadi mungkin itulah kot sedikit sebanyak yang saya boleh share mungkin. Okey, baik. Terima kasih atas perkongsian. Okey, untuk makluman kita pun dah sampai ke penghujung diskusi kita dengan macam-macam lah yang telah dikupaskan, dan juga ada masalah teknikal itu apa kelemahan daripada pihak kami lah. Minta maaf. Tapi tak apa. Dengan untuk persoalan yang terakhir ni, kepada speaker yang pertama kan ikutkan, nak bagi speaker kedua lah, bagi rehat sikit. Tapi apakan daya kan, harap bertabahlah bro Cumel. Okey, bagaimana kita nak mengikis sifat ananiah ini, sebab kita tahu setiap manusia pasti akan ada, sebab kita didampingi dengan nafsu dan juga syaitan, sehinggalah kita ajal kita datanglah. Jadi bagaimana kita nak mengikis sifat ini? Mungkin ada sedikit tips ataupun nasihat lah daripada speaker. Silakan. Okey, terima kasih Gimi. Okey, pertamanya macam saya dah cakap tadi lah,
tentang bagaimana kita tanam sifat isar dalam diri kita. Cumanya mungkin secara lebih tersusunnya, saya suka petik tips ataupun perkongsian oleh Dr. Richard, syarah dakwah di UKM. Langkah pertama dia kata, bagaimana kita nak hindari sifat ananiah ni? Pertama kita kena sedar. Kita kena sedar bahawa sifat ananiah ni berbahaya untuk diri kita dan untuk orang lain. Pertama kena tahu dulu bahawa sifat ananiah itu ada. Kadang-kadang kita, termasuk diri saya sendiri lah, kita tak sedar apa yang kita buat tu sebenarnya satu perbuatan yang tidak mengambil kira tentang orang sekeliling kita. Yang agak pentingkan diri sendiri, yang agak self-centric. Sedangkan apa yang kita buat tu perlu consider orang lain, perlu ambil kira keputusan orang lain. Jadi pertamanya kena sedar dulu. Itu langkah mudah lah. Jadi saya katakan mungkin perkongsian kita pada hari ini adalah langkah MSc yang pertama lah kot untuk mengikis sikap ananiah dalam kalangan pelajar USM. Jadi saya katakan baguslah usaha ni. Okey. Yang pertama, itu yang pertama, iaitu sedar. Dan yang kedua, kita kena sedar juga, sedar juga, Dr. Asyari kata, sedar bahawa manusia mempunyai hak dan martabat yang sama. Dan kena sedar perbuatan ananiah ini termasuk dalam satu dosa juga. Kita sering consider tentang diri kita sendiri. Jadi mungkin kita boleh ambil masa sejenak, kita cuba consider juga individu-individu sekeliling kita, bahawasanya kita kena sedar mereka pun manusia juga. Mereka pun nak apa yang kita nak. Saya nak ambil contoh mudah untuk ni, mungkin khusus untuk kawan-kawan saya di FPSK, memang khusus pun untuk student FPSK. Mungkin next time, mungkin pada edaran makanan percuma kita katakan. Okay. Edaran makanan percuma tu sudah dikatakan khusus untuk kita kata pelajar yang susah lah. Dan kita ni memang pelajar yang kita dapat beasiswa. Kita allowance selalu diberikan oleh mak ayah. Jadi ada baiknya kalau kita tengok masa tu makanan tu tengah ramai berebut, cuba kita consider mungkin semua yang berebut tu semua orang-orang susah lah. Jadi mungkin kita yang senang ni janganlah kita turut serta sekali, berebut sekali. Tapi cuma itu masalah ataupun antara isu yang melanda orang-orang kita. Khususnya dekat kampung saya pun memang ada banyak lah, iaitu orang-orang kaya ni, dia pun bila ada edaran hadiah atau benda-benda untuk golongan yang memerlukan, tapi golongan senang pun akan datang sekali untuk ambil. Kesan dia, makanan yang sepatutnya mungkin akan sampai kepada orang yang lebih memerlukan, akhirnya dia tak dapat sebab kita dah ambil hak dia. Jadi kita kena sedar juga hak-hak orang lain sekeliling kita lah. Jangan kita asyik fikir pasal diri kita je. Termasuk juga banyaklah mungkin okay, tak jadi point tu. Point tu agak sensitif lah. Okay. So yang ketiga macam saya cakap tadi, iaitu didik. Didik diri kita. Dia memang susah lah untuk kita didik diri kita ni. Cumanya antara cara untuk kita terus konsisten atau istiqomah dalam mendidik diri kita, kita cuba renung balik hadis-hadis dan pedoman-pedoman yang ditinggalkan oleh Nabi. Tadi saya kongsi tentang satu organ, iaitu jantung. Jantung yang build up sistem CVS, yang build up by tissue and cell. Dan hadis Nabi ni tentang, kita boleh katakan tentang hak jugalah, tentang jantung manusia ataupun hati manusia itu sendiri. Hadis ni memang semua selalu dengar lah. Nabi bersabda, ketahuilah dalam tubuh manusia ni ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baiklah tubuh seluruhnya. Dan apabila daging itu rosaklah tubuh seluruhnya. Ketahuilah olehmu bahawa segumpal daging itu adalah qalb, iaitu hati. Hati ataupun soalnya kalau orang putih panggil heart. Heart tu jantung juga. Okay, sort of macam tu lah.
Jadi secara spiritualnya, kita cuba renung kembali hadis-hadis Nabi. Bagaimana Nabi tinggalkan pedoman kepada kita. Uh, uh, kita banyak bukan saja sikap Ananiah, sikap-sikap lain yang sebenarnya kita ni boleh dikawal dan boleh dibentuk apabila kita betul-betul menjaga hati kita sendiri. Jadi itulah, dan antara cara lagi mendidik, kita cuba memahati juga, memahati dan mengambil ibrah daripada dunia sekeliling kita. Kita tengok bagaimana mereka yang filantropis, yang suka menolong orang lain, bagaimana mereka ni terlampau selfless. Kita tidak boleh terbayang macam mana mereka ni boleh boleh mengenepikan kepentingan mereka untuk membantu orang lain. Saya bawa contoh lah. Contoh Ustaz Abid Liu dan Tuan Nandi Anuhi. Walaupun mereka bergaduh baru ni kan, tapi sebenarnya dua orang ni sangatlah idola pada saya. Bagaimana seorang anak muda boleh korbankan masa mudanya, dia pergi ke Gaza pada pada tahun 2013. Masa tu orang tidak kenal pun dia. Tapi dia stay di situ menjadi orang Gaza, berkahwin dengan orang Gaza. uh, Tidak tidur siang, malam memang tidak tidur. Memang saya pernah join satu bengkel dengan dia. Dia akui dia tak tidur, tapi dia stay program itu straight 2 jam dengan kami semua, buka kamera, program online lah. Tapi memang itu katakan pengorbanan yang besar oleh Tuan Nadir lah. Dan bagaimana Ustaz Abid Liu, berapa saya tak tahulah berapa juta, berapa ratus ribu dah Ustaz Abid Liu habiskan untuk bantu orang lain. Tapi sikap-sikap ini, kalau lah kita tengok, kita cuba, kita bukan saja perhati dan like saja perbuatan dia orang, tapi kita cuba renung macam mana kita nak jadi macam mereka. Sebab hidup kita bukan saja untuk di dunia. Hidup kita bukan untuk like ataupun retweet di media sosial saja. Hidup kita sebenarnya sebagai bekalan di akhirat juga. Jadi sebenarnya minda ataupun mindset memahati ini boleh kita amalkan jugalah, bagaimana kita nak mengikis sikap ananiah dalam diri kita. Dan last but not least, bila bercakap tentang sikap atau sifat ini, ia adalah bercakap tentang mindset. Jadi ingin mengubah mindset ini merupakan satu perkara yang sangat besar lah. Kerana mindset akan menentukan corak orientation kita, perbuatan kita dengan dunia sekeliling kita. Sekiranya kita ada mindset yang betul, insya-Allah perbuatan kita akan perbuatan yang benar dan menepati apa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi jika mindset ataupun subconscious mind kita ni satu pemikiran yang tidak betul, tidak menepati apa yang Allah nak, perbuatan kita akan berorientasikan sikap tersebut. Dan betapa bahayanya ananiah ni, dia boleh menyelit dalam setiap sudut kehidupan kita. Dan dosa-dosa itu akan sedikit demi sedikit bertambah saham kepada kita lah. Kita boleh bersikap selfish kepada keluarga kita, kepada kawan-kawan kita, kepada masyarakat. Yang mana dosa atau saham-saham ini dia berjalan kerana berjalan setiap masa. Contoh mudah kenapa saya cakap macam tu. Perbuatan yang bawa kesan besar keburukan kepada orang lain sebenarnya satu bentuk kezaliman. Contohlah asbab kita ni kita gunakan ataupun sebab selfish kita tak gunakan kemudahan dengan sebaiknya, dan akhirnya kita bawa kecederaan kepada orang lain ataupun kita bawa kerugian, kos ganti rugi, sesuatu pihak kena tanggung. Akhirnya benda tu dia menyusahkan orang lain dan kita menanggung dosa tersebut lah. Jadi itu yang mana satu perbuatan yang patut kita elak supaya kita tidak muflis di akhirat. Jadi bila sebut pasal mindset ini, bukan saja sikap ananiah, sikap-sikap lain juga perlu kita kikis lah. Dan perlu kita ingat, mungkin ini penutup lah, sikap ananiah ni perlu dikikis kerana dunia ini bukan saja berkisar tentang kita. The world does not revolve around you, but the world revolve about everyone. Ada berbilion manusia di muka bumi ini. Jadi dunia ini bukan saja aku punya. Dunia ini sebenarnya dunia kita punya. Jadi saya rasa itu sajalah kot mungkin apa yang saya boleh kongsikan. Harap-harapnya memberi manfaat lah kepada pendengar semua. Okey, baik. Sangat setuju. Dunia ini kita punya.
Okey, terima kasih kepada speaker Othman. Jadi kita sudah sampai ke penghujungnya. Sebelum saya tangguhkan majlis ini dengan tasbih kafaran suratul As, sukalah saya nak memberi penghargaan lah kepada guest. Sukalah saya nak sebutkan nama Luqman, Ashraf, Andy, Neo, Marina, Abdul Qayyum, Azam, Sajidah, Zuhdi, Joy, Wans dan W atas kesediaan lah untuk masuk dalam Keto Space ni. Jadi satu quote dalam anime Naruto, those who break the rules are scum, but those who abandon their friends are worse than scum. Ini menunjukkan semangat kekitaan tu perlu dipupuk dalam setiap individu lah. Jadi jangan lupa untuk follow dan subscribe YouTube MSC, dan untuk Twitter MSC ni jangan lupa untuk follow juga, sebab kalau boleh kita nak followers ni lebih pada 600 supaya kita dapat jadi host lah. MSC USIMI dapat jadi host untuk Twitter Space. Okay, tak ada apa-apa dah. Terima kasih. Kita tutup tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah surah An-Nas.